One, two, three, let's go. Da, 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 I could cry for days. Baik, topik kita pada hari ini ada 7 topik sebenarnya. Yang pertama adalah topik pengenalan yang akan kita bincang pada pagi ini. Topik pertama adalah pengenalan kepada keusahawanan. Yang kedua adalah sejarah dan teori dan masa hadapan keusahawanan. Yang ketiga adalah idea perniagaan dan peluang. Keempat pada jam 11 hingga 12, pembangunan keusahawan di Malaysia. Selepas itu kita rehat 1 jam dan kita sambung lagi dari jam 1 hingga 2 yang merangkumi 3 topik berat. Pemasaran, perancangan perniagaan dan perakaunan perniagaan. So yang petang ni memang ada agak berat. Dia perlu fokus dan sediakanlah kopi-kopi kah, biskut-biskut kah, roti canai kah. Jangan saja ada nasi biryani apa semua tambah berat sekarang. Okey, boleh ya? Baik, untuk topik pengenalan kepada keusahawanan. Sebenarnya keusahawanan ini bukanlah lahir untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Tetapi sebenarnya ia adalah sesuatu yang boleh kita pelajari. Mengikut Peter Drucker, segala yang anda dengar mengenai keusahawanan adalah salah. Ia bukan silap mata, ia bukan misteri. Dan ia tidak ada apa-apa kaitan dengan gen. Gen ini artinya darah kelahiran sebagai seorang usahawan yang berjaya. Ia adalah satu bidang dan ia boleh dipelajari sebenarnya. Okey, contoh yang saya ingin berikan di sini adalah contohnya kalau kita boleh dengar seperti Sugu Pravita ataupun Alisa ataupun beberapa nama besar dalam industri YouTube yang bukan lahir untuk menjadi YouTuber, bukan create diri diorang sebagai YouTuber, tetapi sesuatu benda yang boleh mereka pelajari. Contohnya Sugu Pravita. Bukan secara kebetulan dia boleh berjaya di dalam industri YouTube di Malaysia. Tetapi dia juga belajar bagaimana untuk menjadi YouTuber. Kalau dia tidak memulakan diri sebagai YouTuber, tidak belajar menjadi YouTuber, dia tidak akan berjaya secara kebetulan menjadi YouTuber. Okey, apapun benda ni adalah satu orang bilang rezeki dari Tuhan, tetapi ianya perlu dimulakan dan perlu dipelajari. So, keusahawanan adalah satu bidang dan ia boleh dipelajari oleh sesiapa pun sebenarnya. Okey. Apa beza keusahawanan dengan usahawan, entrepreneur and entrepreneurship? Okey, usahawan adalah terjemahan dari perkataan Perancis. Apa macam dia sebut ni saya pun tidak tahu, tetapi yang membawa maksud kepada memikul tugas atau mencuba. Okey. Entrepreneur ataupun usahawan bukan keusahawanan, usahawan diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada sejak 1775. Menurut Kuratko dan Hudgetts 2001, usahawan adalah individu yang merancang, mengurus dan mengambil risiko. Merancang, mengurus dan mengambil risiko perniagaan. Okey, ini adalah key point sebagai usahawan. Merancang, mengurus dan mengambil risiko. Dalam bahasa Malaysia, usahawan membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan. Orang yang mengusahakan, usahawan bukan keusahawanan. Saya ingin jelaskan sekali lagi, usahawan membawa maksud orang yang mengusahakan sesuatu perniagaan.
Usahawan ditakrifkan sebagai orang yang mengendalikan sesebuah perniagaan dan mengambil risiko perniagaan yang diceburinya. Sekali lagi, perkataan mengambil risiko di sini di-highlight. Okey? Perkataan risiko. Di-highlight dalam kes ini. Di Malaysia, perkataan usahawan digunakan sepenuhnya dalam New Economic Policy pada tahun 1970-an. Pada awal polisi perniagaan dibangunkan di Malaysia. Okey, McClellan pada tahun 1991 menyatakan usahawan sebagai berdaya inovatif dan kehendak pencapaian tinggi, high need for achievement. Usahawan yang berjaya cenderung ke arah mengambil risiko. Ya, perkataan risiko ada lagi di sini yang telah direncanakan dan mempunyai kawalan dalaman yang tinggi. Okey, mempunyai kawalan dalaman yang tinggi. Ingin saya jelaskan di sini bahawa usahawan adalah seorang individu dalam perkataan yang mudah. Usahawan adalah seorang individu yang berani mengambil risiko. Okay, yang berani mengambil risiko. Okay, sekali lagi McClellan pada tahun 1991 menyatakan usahawan sebagai berdaya inovatif dan kehendak pencapaian tinggi, high need for achievement. Usahawan berjaya cenderung ke arah mengambil risiko yang telah direncanakan dan mempunyai dalaman yang tinggi. Beliau menyatakan terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh individu tersebut. Beberapa pembaharuan oleh individu usahawan adalah seperti berikut. Memperkenalkan perkhidmatan atau barang keluaran baru. Highlight. Okay. Memperkenalkan perkhidmatan dan keluaran baru. Memperkenalkan kaedah pengeluaran baru. Meneroka pasaran baru. Mencari dan meneroka sumber bahan mentah baru. Menyusun semula industri yang diceburinya. Baik, sekali lagi di sini ingin kita jelaskan bahawa perkataan pertama sebagai seorang usahawan tadi yang kita bincangkan tadi sebelum ini adalah mengambil risiko. Okey, mengambil risiko. Usahawan seorang yang berani untuk mengambil risiko. Di sini wujud lagi perkataan yang kedua, perkataan baru. Perkataan baru. Perkataan baru. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang usahawan dia mesti ada perkataan baru. Apa maksud kalau kita fahamkan di antara suka mengambil risiko dan yang baru? Apa kaitan kedua-dua ini sebagai seorang usahawan? Baik, dapat dirumuskan di sini bahawa usahawan perlulah bersikap proaktif, inovatif dan cenderung untuk mengambil risiko dalam peluang perniagaan. Usahawan juga perlu bersedia menghadapi risiko, berkeyakinan diri sendiri dan mampu mencari dan merebut peluang-peluang yang boleh diusahakan. Boleh kita jelaskan di sini bahawa seorang usahawan perlulah seorang yang berani untuk mengambil risiko dan mengambil pendekatan yang baru sama ada dari segi perkhidmatan, produk ataupun pengeluaran ataupun meneroka pasaran baru dan juga mencari sumber mentah yang baru. Seorang usahawan adalah seorang yang berani mengambil risiko dan proaktif serta inovatif. Inovatif akan memberi kesan kepada seorang usahawan untuk berjaya. Dan seorang usahawan adalah cenderung untuk mengambil risiko. Sekali lagi perkataan risiko dalam peluang perniagaan. Usahawan juga perlu bersedia menghadapi risiko. Risiko lagi perkataan risiko. Berkeyakinan pada diri sendiri dan mampu mencari dan merebut peluang-peluang yang diusahakan. Apa yang ingin dijelaskan di sini adalah seorang usahawan perlu adalah mengambil risiko, berhadapan dengan risiko, menyedari risiko tersebut, perlu berinovasi kepada keluaran baru, perkhidmatan baru, pasaran baru, dan seorang yang proaktif dalam meneroka aktiviti yang baru dalam bidang perniagaan.
sekejap. Okey. Sekarang kita beralih kepada keusahawanan. Tadi usahawan. Individu, that specific individu. Contohnya seperti contohnya rakan kita Encik Lenus, Encik Muhammad Jamil, Siti Janaria, seorang usahawan. Sekarang ni kita beralih kepada keusahawanan. Apa itu keusahawanan? Keusahawanan ialah proses memperoleh, mendapatkan, mengusahakan dan mengambil peluang perniagaan dengan mengambil maklum risiko perniagaan. Baik, sekali lagi, kalau kita perasan di sini, sekali lagi perkataan risiko perniagaan juga di-highlight. Okey, kita jangan pandang negatif kepada risiko yang seorang peniaga akan hadapi, tapi pandang risiko ini dari perspektif positif, Sekali lagi kita takrifkan, keusahawanan adalah proses memperoleh, mendapatkan, mengusahakan dan mengambil peluang perniagaan dengan mengambil maklum risiko perniagaan. Keusahawanan juga melibatkan pembangunan dalam keusahawanan itu sendiri. Seperti pembelajaran keusahawanan, sikap dan dinamik keseluruhan perniagaan. Okey, keusahawanan. Mana highlight tadi itu? Okey, keusahawanan juga melibatkan pembangunan keusahawanan itu sendiri. Okey. Sekarang ingat kita bukan dalam usahawan, bukan individu, tetapi kepada proses keusahawanan itu sendiri. Okey, seperti pembelajaran keusahawanan, bagaimana untuk kita belajar sebagai seorang usahawan, sikap kita dan dinamika keseluruhan perniagaan yang kita ceburi. Okay, jadual di bawah adalah keperluan sikap, skill dan pengetahuan knowledge yang diperlukan oleh usahawan dalam keusahawanan. Okey, sini saya highlight usahawan dalam keusahawanan. Okey, artinya jelas seorang usahawan dalam proses keusahawanan. Dalam bentuk sikap, seorang usahawan perlu ada bermotivasi tinggi, confident level yang bagus, sebagai pemula, starter, bertanggungjawab, pengambil risiko, telus, fizikal dan mental yang sihat, serta pencari maklumat. Kalau kita lihat dari sikap di sini, sikap sebagai seorang usahawan di sini, okay, kategori sikap, semuanya lebih kepada yang positive attitude. Semuanya ingin maju ke hadapan. There's no full stop. Dia ingin maju ke hadapan, move forward. So seorang usahawan perlu bersikap bermotivasi, confident, pemula diri, bertanggungjawab, mengambil risiko, telur, fizikal dan mental yang sihat serta seorang pencari maklumat. Beralih kepada skill yang kedua, sebagai seorang usahawan dalam keusahawanan. Skill yang diperlukan adalah bagaimana membuat sebarang keputusan. Skill yang ada. Bagaimana membuat sebarang keputusan. Bagaimana ingin buat penyelesaian masalah. Sebagai seorang juru runding. Sebagai communicator. Seorang yang kreatif. Seorang yang bekerja berkumpulan, teamwork. Baik dalam pengurusan dan juga bahagian teknikal. Kalau kita lihat, skill yang perlu ada kepada seorang usahawan ini bukanlah skill yang juga datangnya atau lahirnya kepada diri itu sendiri, tetapi semuanya boleh dipelajari. Contohnya membuat keputusan. Cara membuat keputusan. Selalunya kita buat keputusan berdasarkan data-data maklumat-maklumat yang sedia ada. Kita bukannya membuat keputusan yang just by your finger. No. Based on data, mungkin dia based on pengalaman, based on kita punya observation, pemantauan, baru kita boleh buat keputusan. Same goes to buat penyelesaian masalah. Semuanya berdasarkan pembelajaran, semuanya berdasarkan pengalaman, semuanya berdasarkan observation dan juga data-data yang kita ada. Sebagai seorang juru runding, dalam skill seorang usahawan, dalam keusahawanan, ingat yang sini ini seorang usahawan dalam keusahawanan. Seorang juru runding
Bagaimana kita mendapatkan melobi seorang atau projek-projek terbabit. Bagaimana kita ingin melobi dengan nilai harga yang bersesuaian, dengan nilai harga yang boleh diguna pakai, boleh diadaptasi dan memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Bagaimana kita juga berunding dari aspek tempoh masa, the time frame untuk membuat sesuatu projek ataupun penghantaran sesuatu barang. Sebagai seorang communicator, seorang usahawan dalam keusahawanan juga adalah seorang komunikator yang baik. Beliau perlu mempunyai toleransi, beliau perlu mempunyai cara bercakap yang lebih baik, cara interrupt, cara masuk untuk berbincang dengan individu-individu lain. Apatah lagi kepada individu-individu yang kita kenal pasti sebagai individu-individu yang ada status. Datuk Seri, pengarah, timbalan pengarah, cara kita berkomunikasi dengan mereka. To be creative. Kreatif maksudnya kita perlu adopt and adapt. Apa-apa juga projek yang ada. Kita bukannya ingin melihatnya sebagai satu benda yang rigid, yang terlalu tidak boleh ditolak ansur lagi. Tetapi be creative. Bagaimana kita ingin mendapatkan projek, bagaimana kita ingin menjalankan projek. Oh, your internet connection is unstable. Okay, maaf kalau kita terganggu, maklumkan saya ya. Sebab kemarin di kawasan KK ni internet line drop kemarin. Okay, seterusnya adalah bekerja dalam berkumpulan. Bekerja dalam berkumpulan, teamwork. Seorang usahawan adalah seorang yang perlu baik dalam bekerja secara berkumpulan. Bukan bekerja sebagai silo, bersendirian. Pengurusan dan teknikal. Pengurusan adalah pengurusan di dalam syarikat itu sendiri. Bagaimana dia manage account, bagaimana dia manage tax, bagaimana dia manage the staff, bagaimana dia manage masa dengan dia staff dan juga berbincang dengan pihak ketiga. Dari segi teknikal, tanpa teknikal you are nothing. Pepatah orang putih lah dalam keusahawanan ini. Maksudnya di sini, sekiranya kita ingin membuat satu projek, khususnya projek jalan raya. Kalau kita tidak ada mempunyai latar belakang atau memahami apa yang diperlukan untuk membuat projek jalan raya, habis, kita selesai, done, you are nothing. Same goes kalau kita membuat masak-memasak. Kalau kita juga seorang juru pakar membuat jalan raya, tetapi tidak tahu menahu berkaitan catering, tetapi dapat supply untuk buat catering, habis juga. Okay? So kita perlu adopt and adapt the technical skill yang ada. Semua kita berpelajari sebenarnya. Bukannya kita dapat tangkap buat catering, kau dari buat jalan raya buat catering, kau tanpa belajar, you habislah. Kan? So back to apa yang kita highlight sebenarnya di sini ni dalam this frame adalah usahawan dalam keusahawanan. Yang ketiga, yang sebagai seorang usahawan yang perlu ada adalah knowledge, pengetahuan. Ini yang ketiga. Kita perlu tahu undang-undang di Malaysia. Kita perlu tahu undang-undang untuk membuat jalan raya. Kita perlu tahu undang-undang yang dipraktikkan sebagai caterer. Kita perlu tahu undang-undang apa yang perlu kita ada, yang perlu kita buat dalam mengadopt and adapt perniagaan kita. Kita perlu tahu pengurusan. Pengurusan, kalau kita tengok sini, dari segi skill dia ada pengurusan, dari segi pengetahuan juga ya dia adalah pengurusan. Memang, kedua-duanya boleh dipelajari dan perlu diketahui. Pengurusan perniagaan, pengurusan pejabat, dan ya, ada apa-apa yang ingin bertanya? Boleh kasih unmute mic, siapa yang on mic sekarang? Untuk kami dari situ, Mel. Oh, Lin, boleh kasih off mic? Sudah, Sir. Sudah, masih on copy mic? Okay, baru off. Okay, good. Alright, thank you, Lin. Baik, di mana saya tadi? Okay, dalam pengurusan. Okay, dalam pengurusan. Semuanya benda ni kita boleh pelajari. Same goes to economy. Ekonomi di sini adalah kita perlu menyedari apa ekonomi kita sekarang. Contohnya di Malaysia. Contohnya dunia dalam pasca COVID. Adakah kita dalam pasca COVID? Belum lagi kan.
kita masih dalam era COVID-19. Bagaimana ekonomi kita? Adakah ekonomi kita sekarang tengah merundung? Ataupun ada ekonomi kita sekarang stabil? Ataupun ekonomi kita sekarang ni dalam keadaan yang positif? Kalau mengikut berita-berita ataupun makluman yang sedia ada, ekonomi kita di Malaysia adalah stabil. Kita belum lagi merundum, kita belum lagi dalam pasca seperti negara-negara lain yang sekarang ini ekonomi telah jatuh merundum. Sekarang kita masih stabil dan alhamdulillah dengan pendekatan kerajaan yang baru-baru ini, rakyat dapat bernafaslah sedikit, okey, dengan bantuan-bantuan dan juga pembukaan perniagaan yang baru dimulakan baru sebulan ni. So alhamdulillah sekarang kita akan catch up semula kita punya ekonomi dan mudah-mudahan dalam sasaran sebenar dalam penghujung tahun 2020 kita akan mula stabil balik. Dan jangan lupa minyak pun baru turun lagi hari ini. Okey. Seterusnya adalah pengurusan keuangan, pengetahuan. Pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan adalah penting, amat kritikal untuk difahami, untuk diketahui oleh seorang usahawan dalam keusahawanan ini. Okey, pengurusan keuangan adalah core subject. Without financial management yang baik, habis juga. Walaupun kita dapat projek yang baik, projek yang menguntungkan, projek yang mungkin memberi kita satu keselesaan, tetapi ia juga akan memberikan ada chat. Mindset usahawan sekarang yang banyak bergantung kepada bantuan kerajaan. Okey. My opinion untuk soalan dari saudara Jamil, what is the mindset usahawan sekarang yang banyak bergantung kepada bantuan kerajaan? Sikit-sikit minta bantuan. Thank you. Okay, a very good question. Okay, begini Encik Jamil. It's not about bagaimana kita meminta bantuan kerajaan. Memang, okay, dari perspektif meminta bantuan kerajaan ada dua. Yang pertama adalah dalam keadaan COVID-19, kita amat memerlukan bantuan dan saranan kerajaan untuk membuka peluang-peluang perniagaan itu semula. Kita perlu menghidupkan semula dan merancangkan semula perniagaan hiliran juga. Contohnya, kalau dia buka catering lah, okay, catering, restoran dibuka. Kau buka satu restoran, yang akan juga maju adalah pembekal sayur, yang akan juga maju adalah pembekal ikan, pembekal daging. Semua projek-projek hiliran ini, pembekal-pembekal hiliran ini yang akan turut maju. Begitu juga dengan projek-projek besar. Contohnya kontraktor-kontraktor besar. Projek jalan. Kalau dia start dengan satu projek jalan, yang akan turut membangun adalah pembekal tar, pembekal simen, pembekal batu, pembekal pasir. Banyak pembekal-pembekalan akan turut bangun. Tetapi dari perspektif yang kedua, yang peniaga-peniaga lebih kepada tertumpu mendapatkan bantuan kerajaan. Baik, untuk perspektif yang ini, kita juga tidak salahkan kerajaan di Malaysia. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan, contohnya kerajaan, your internet connection is unstable sekali lagi. Okay, so nanti boleh sharekan video ni di kelas yang ramak. Rakam. I see. Rakam boleh. Saya akan dapatkan, okay, Pauline, untuk berkaitan sharing this video, saya akan dapatkan kebenaran dari admin, dari si Mai, bagaimana proses untuk sharing the video. Sama ada saya perlu share melalui admin, or just share dalam grup itu sendiri. Okey, nanti saya akan dapatkan kebenaran dulu bagaimana. Pasal untuk makluman, this is the first time saya mengambil tugas dalam IGE ini, dan sebelum ini saya mengajar di OUM dan UPM. Dan this is the first time di IGE, saya masih belum biasa dengan proses pihak IGE. Kalau kami di OUM, yang recording ni kami akan rakam dan kami akan muat naik di My Inspire dalam platform OUM, dan student akan masuk dapatkan recording secara direct. Okay, saya tidak tahu apa proses di IGE, tapi saya akan dapatkan nanti info dari
dari Mai, bagaimana proses yang sebenar. Okey, saya berbalik kepada nanti boleh share video ni. Sebab saya dapat konsentrasi. Sebab saya betul lain macam-macam. Okey, Pauline. Okey, no problem, no problem. Nanti saya akan dapatkan dari Mai macam mana how to share the video. Okey, boleh, no problem, no problem. Memang line. Saya actually di sini pun line pun tidak berapa bagus. Di KK pun line kemarin drop. Kemarin totally drop. Saya sudah risau. Kalau kemarin dan berlanjutan hingga ke hari ini, saya perlu pergi tempat saya punya mamak di Kingfisher. Sudah plan pun akan ke sana pagi ini. Tetapi alhamdulillah semalam line sudah stabil balik. Baik, balik kepada soalan tadi itu, bantuan yang sekarang ini banyak yang bergantung kepada bantuan kerajaan, sikit-sikit minta bantuan. Ya, memang kalau dari perspektif Bumiputera, perspektif Bumiputera, saya ingin jelaskan kepada Muhammad Jamil di sini ya. Dari perspektif Bumiputera, memang kita masih memerlukan bantuan kerajaan. Tetapi janganlah sedikit-sedikit kita minta bantuan, sedikit resah, sedikit-sedikit jatuh terus minta bantuan. Seorang usahawan dia perlu berinovatif. Seorang usahawan dia perlu kreatif. Dan jangan lupa seperti yang saya jelaskan tadi, seorang usahawan dia perlu mengambil risiko dan berinovatif, mendapatkan jalan baru, mendapatkan produk baru. Tetapi dari perspektif Bumiputera di Malaysia, sebenarnya terlalu banyak geran. Saya ingin jelaskan, terlalu banyak geran. Geran, bantuan keuangan, bantuan latihan yang disediakan oleh kerajaan yang belum digunakan pakai oleh usahawan Bumiputera, terutamanya di Sabah dan Sarawak, di Borneo. Okey, untuk itu nanti kita akan bincang di lain masa. So, sebenarnya saya juga buat program-program begitu, buat program berkaitan bantuan grant kerajaan. Tapi kita proses hari ini kita fokus on kita punya study sebab saya kena cover up 7 topik dalam masa 6 jam dan topik selepasnya agak berat. So Muhammad Jamil nanti boleh PM saya untuk saya akan lebih menjelaskan bagaimana perspektif saya dalam soalan tuan ya. Okey. Seterusnya adalah nilai. Dalam pengetahuan, selain dari pengurusan keuangan, adalah nilai. Nilai di sini adalah kita perlu mengetahui bagaimana nilai sesuatu projek itu dapat memberikan keuntungan. Bagaimana nilai sesuatu perniagaan itu dapat memberikan nilai kepada diri sendiri. Nilai dari segi keuangan, nilai dari segi manfaat, dan nilai dari segi pembangunan komuniti itu sendiri. Ada 3 nilai. Okey, saya ulang, ada 3 nilai. Yang pertama, nilai dari aspek keuangan. Yang kedua, nilai dari aspek pembangunan komuniti. Dan yang ketiga adalah nilai dari aspek pembangunan itu sendiri. Okey, bagaimana kita adopt and adapt ketiga-tiga nilai dalam pengetahuan sebagai seorang usahawan dalam keusahawanan. Baik, perniagaan. Of course, kalau kau tidak mau bisnes kau merundum, tidak mau bisnes kau jatuh, rugi, kita perlu faham dan kita perlu tahu bagaimana kita belajar untuk mendapatkan perniagaan sekurang-kurangnya untuk stabilize. Contohnya macam siri COVID-19 baru-baru ini. Banyak syarikat yang telah tutup, banyak syarikat yang telah gulung tikar, banyak syarikat juga yang telah admin kita. Bagaimana syarikat kita juga perlu membangun dengan begitu drastik, dengan begitu susah. Tetapi kerajaan melalui program-program yang telah disediakan oleh kerajaan dapat membantu. InsyaAllah dengan banyak program, contohnya program pembayaran upah, program geran kerajaan dan program pelbagai program lah untuk usahawan ini dalam usaha untuk membangunkan usahawan itu sendiri. Okey, kenapa kerajaan perlu membangunkan usahawan? Kenapa kerajaan perlu membangunkan keusahawanan ini? Kenapa? Bagaimana ianya boleh membantu kerajaan? Sebenarnya, usahawan dan keusahawan ini adalah tulang belakang, backbone kepada kerajaan dalam memastikan ekonomi kita dapat berlangsung dengan lebih berancang. Ekonomi itu adalah penting untuk memastikan segala pembangunan kerajaan dapat diurus dengan baik.
Jadi oleh atas dasar kepentingan usahawan, atas dasar kepentingan keusahawanan, perniagaan dalam Malaysia untuk rancak, untuk berganding bahu dalam membangunkan ekonomi Malaysia itu sendiri. Yang seterusnya adalah budaya dan juga pengurusan projek. Bagi budaya, yang ini adalah bagaimana budaya kita di Malaysia untuk maju semula. Bagaimana budaya kita di Malaysia ingin tolong-menolong antara satu sama lain. Bagaimana budaya usahawan di Malaysia dapat membantu keusahawanan secara holistik bangun di Malaysia. Budaya itu perlu kita terapi, budaya positif dan budaya bantu-membantu, budaya teamwork. Cuba letak ke tepi budaya-budaya negatif yang ada, seperti apa yang sering orang Melayu katakan, atau orang Melayu Rebus atau Bumiputera, kalau si A naik, B, C dan D cuba menjatuhkan. Okey, memang itu yang sering kita dengar. Tetapi kalau asyik kita berfikir negatif, bagaimana kita sebagai A untuk naik dan rakan kita B, C, D untuk jatuhkan kita juga tidak akan maju. Kita juga tidak akan move forward. So just bear in mind, positif. Kalau orang mau jatuhkan kita akan terus lagi maju. Kalau dia mau jatuhkan kita setapak, kita maju lagi 2 tapak. Begitu juga pengurusan projek. Sebagai dalam perspektif pengetahuan. Pengurusan projek perlu baik. Pengurusan projek perlu ada format-format dalam memastikan kita tidak terlepas pandang, dalam masa kita tidak merugikan masa, apalagi merugikan keuangan. Pengurusan projek yang baik, pengurusan projek yang stabil, boleh dipelajari dan boleh difahami oleh setiap usahawan dalam keusahawanan. Okey, merujuk kepada Ye Putih, ini Malaysia 1989, keusahawanan adalah berupaya, keupayaan dan kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara berikut. Ada 4. Yang pertama, dalam mengenal pasti peluang perniagaan, menghidu perniagaan. Yang kedua adalah mengurus perniagaan yang dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga adalah memperolehi kejayaan dan kekayaan dan mencapai keperluan masyarakat dengan mengambil risiko. Yang keempat adalah membangunkan produk-produk dan perkhidmatan dalam usaha dan perkhidmatan. Dia memberikan impak pembangunan dan ekonomi kepada masyarakat. Dan yang kelima, bekerja keras dan bersedia dalam sebarang perubahan dalam usaha meningkatkan kualiti dan kuantiti dari masa ke semasa. Merujuk kepada Ye Putih itu tadi, kita dapat lihat apa yang telah kita bincangkan sebelum ini dari segi skill, dari segi pengetahuan, dari segi sikap. Okey, apa yang kita bincang di dalam slide yang sebelum ni telah dijelaskan sekali lagi dalam Ye Putih melalui kelima-lima kaedah pendekatan yang berbeza. Sebenarnya bukan begitu berbeza sekali, tetapi ia lebih kepada bagaimana dia menghuraikan ketiga-tiga pengetahuan, skill dan sikap, attitude itu tadi. Okey, seterusnya, apakah yang membezakan usahawan dan peniaga kecil? Adakah peniaga kecil bukan usahawan? Adakah usahawan bukan peniaga kecil? Bagaimana kita mau mengenal pasti ini adalah peniaga kecil dan ini adalah entrepreneur, usahawan. Bagaimana kita mengenal pasti? Ingat perkataannya usahawan dan peniaga kecil. Dari segi karakter, masa. Kalau kita lihat, dari segi masa, seorang usahawan dia akan bekerja tanpa mengira masa. Tetapi seorang peniaga kecil, dia terhad kepada masa tertentu. Contohnya, seorang penjual kuih pagi-pagi. Kalau kita mau pergi kerja, kalau kita mau pergi hantar anak, atau kita mau pergi office, kita akan lihat banyak gerai-gerai yang di tepi jalan. Orang kita bilang siring jalan lah. Okay? Di siring jalan tu. Banyak gerai-gerai. Pukul berapa mereka start dan pukul berapa mereka stop. Itu adalah contoh peniaga kecil. Sebab dia ada tempoh masa. Terhad pada masa tertentu, dia jual cuma pagi saja. Lepas itu, mungkin dia pergi kedai, dia pergi cari barang, dia pergi buat benda-benda lain. Tapi, dia berniaga hanya masa itu saja. Tetapi, seorang usahawan, no time limit. Dia sentiasa bekerja.
Kalau dia habis plan A, dia pergi plan B. Habis plan B, dia pergi plan C. Habis plan C, dia pergi plan D. Dia sentiasa ada yang dibuat. Dari segi jenis pekerjaan, yang kedua, dari segi karakter, dari segi jenis pekerjaan untuk perbezaan usahawan. Usahawan dan peniaga kecil. Okay, apa yang membezakan? Dari segi jenis pekerjaan, usahawan adalah fleksibel. Tetapi kepada peniaga, dia rigid. Rigid terhadap perubahan. Ingin kita beri contoh di sini. Kita sering dengar bagaimana kerajaan ingin merobohkan beberapa kawasan-kawasan penjajah kecil, merobohkan dan cuba beralihkan mereka ke satu tempat yang telah dibangun kerajaan dari segi meja, dari segi kebersihan, perparitan yang lebih teratur dan yang lebih kemas. Bagaimana kita sering dengar penjajah menolak kepada perubahan ini. Okey, kita ingin lihat di sini jenis pekerjaan seorang peniaga lebih rigid kepada perubahan. Okey. Dia cuba mengekalkan status quo-nya. Kalau dia ingin berniaga di siring jalan tersebut, sanalah dia berniaga. Tetapi dia tidak mau berubah lagi kepada tempat lain. Mungkin mempunyai pandangan yang berbeza atau mempunyai pandangan yang agak sempit. Bagaimana perubahan itu nanti akan menjadikan perniagaannya. Tetapi sebagai seorang usahawan, dia lebih fleksibel. Kalau disuruh pindah, dia pindah. Dan tengok keadaan di sana, bagaimana dia boleh mengadopt and adapt balik, bagaimana untuk menarik pelanggan, bagaimana untuk mendapatkan perniagaan yang lebih baik di tempat yang baru. Ini adalah seorang usahawan. Dari segi karakter, yang ketiga, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan. Usahawan akan membuat keputusan sendiri. Dia firm. Kalau dia kata A, dia A. Dia B, dia B. Dan dia suka buat keputusan sendiri. Tetapi dengan seorang peniaga kecil, dia suka mendengar apa yang kawan B cakap. Mungkin yang jiran penjajah itu sebelah tidak mau berpindah ke tempat yang baru. Tapi oleh kerana kawan tidak mau pindah, okey, saya pun tidak mau pindah. Yang C pindah, dia berpasal lah. Tapi kawan saya B tidak mau pindah. Okey? Dia lebih kepada menurut keputusan dengan orang lain. Dari segi karakter yang keempat, usaha dan komitmen. Sebagai seorang usahawan, usaha dan komitmen adalah secara berterusan. Infinity, tanpa ada henti. Usaha dan komitmen seorang usahawan infinity. Dia akan secara berterusan. Dia akan terus berusaha. Tetapi dari segi peniaga, dia a bit di bawah sedikit, rendah sedikit. Ini dijelaskan di sini, usaha dan komitmen yang bukannya ingin merendahkan kepada peniaga-peniaga kecil, tetapi usaha dan komitmen lebih kepada, okey, sekadar saya jual kuih pagi ini, okey, that's it. Ini saja yang saya mampu. Jual kuih di pagi, jual kuih muih waktu pagi. Tetapi dia tidak ingin berusaha, ingin jual makan tengah hari. Atau mungkin jual petang. Atau mungkin selepas dia jual pagi itu, dia buat COD pula makan tengah hari, lunch time, pergi ke mana-mana. Sama ada dia guna basikal, guna motor atau menggunakan runner. Tetapi ada usaha. Okay? Ada usaha dan ada komitmen. Yang ketiga, yang seterusnya adalah pengambilan risiko. Baik, perkataan risiko wujud lagi di sini. Ingin kita jelaskan, seorang usahawan adalah seorang yang berani berhadapan dengan risiko. Okey. Sekali lagi sini, karakter seorang usahawan adalah pengambilan risiko. Sebagai seorang usahawan, kalau kita lihat di sini, pengambilan risiko adalah sederhana. Kenapa sederhana? Mengapa mesti sederhana? Kalau kita terlalu berani mengambil risiko yang tahu-tahu projek tersebut akan rugi, okay, that's it. Okay. Tetapi pengambilan risiko yang sederhana, yes, 50-50. Mungkin akan tutup, mungkin akan untung. The high risk punya risiko, the high risk punya program. Kalau kita yang 50-50, memang kita tidak akan ambil. Tetapi kepada yang low risk, sederhana, there is a risk untuk rugi, there is a risk untuk untung juga. So, the risk is 50-50. So, kita masih ambil. Tetapi seorang peniaga kecil, sekiranya risiko itu walaupun 50-50,
mungkin dia tidak akan ambil juga. So, yang pasti dia cuma akan ambil yang confirm ada supply, yang confirm ada untung. Contohnya, kalau dia buat supply pagi, buat kuih pagi, pasal dia tahu there's a demand untuk breakfast pagi. So dia buat pagi saja. Tapi dia tidak berani untuk mengambil risiko untuk buat lunch time pula. Sebab lunch time risknya agak 50-50. Sama ada orang ambil order, sama ada orang pembeli, dia 50-50. So itu pun dia tidak berani buat. Dia still go for yang the morning breakfast sahaja. So this is apa yang kita jelaskan sebagai risiko yang sederhana, risiko yang rendah kepada peniaga kecil. Yang seterusnya, karakter adalah sasaran. Baik, sasaran di sini merujuk kepada bagaimana seorang usahawan itu ingin mencapai sasarannya, ingin mencapai tujuannya. Jika dalam masa 1 tahun, dia membuat sasaran bahawa dalam tempoh 1 tahun, saya mesti ada my personal saving is 10K. Katakanlah 10K, simple 10K, personal saving 10K. Tetapi untuk peniaga kecil, dia lebih, okay, kita balik fokus kepada usahawan, saya ingin jelaskan usahawan. Setinggi usaha yang boleh capai di 10K. So dia akan bekerja dalam tempoh 1 tahun itu untuk memastikan the 10K dia capai. Dia personal saving, bukan DP keuntungan, belum lagi keuntungan, but DP personal saving. Tetapi berbalik kepada peniaga kecil, sasaran hanya lebih kepada berorientasikan keuntungan sahaja. So, if that morning breakfast, keuntungan pada setiap hari dianggarkan dalam RM100. So, that's it. Dia akan bekerja hanya untuk mendapatkan keuntungan itu sahaja. So, mungkin dia akan cuba tambahkan jenis kuih ini, jenis lemak ini, pulut panggang ni, dia tambah lagi kuih cakoi yang ini untuk memaksimalkan keuntungan, but not concentrate on the saving. Dia lebih kepada memaksimalkan the specific day punya keuntungan sahaja. Itu ideologi seorang peniaga kecil. So, dapat membezakan bagaimana seorang usahawan dan peniaga kecil. Baik, seterusnya adalah teori keusahawanan. Teori keusahawanan. Keusahawanan ada 4 teori, keusahawanan ni. Sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah perspektif ekonomi, dan seterusnya adalah perspektif psikologi, sosiologi dan pengurusan. Baik, take 5 dulu saya minum dulu. Dari perspektif keusahawanan, teori keusahawanan daripada perspektif ekonomi. Teori awal menyentuh soal-soal fungsi dan peranan usahawan dan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini demikian kerana sebahagian konsep keusahawanan ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi seperti Richard Catalan, Adam Smith, Joseph dan lain-lain yang menyentuh tentang keusahawanan dan kesannya. Okey, menyentuh tentang keusahawanan dan kesan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Nampak? Bagaimana usahawan yang diperkenal teori keusahawanan yang diperkenalkan oleh ahli-ahli ekonomi seperti Richard, Adam dan Joseph menyentuh tentang keusahawanan, keusahawanan the process, dan kesannya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Antara ahli ekonomi yang banyak memberi sumbangan dalam bidang keusahawan ialah Joseph, yang melihat keusahawanan sebagai kuasa kemusnahan yang kreatif. Model yang dibawa oleh Joseph melihat inovasi sebagai teras kepada kegiatan. Inovasi sebagai teras kepada kegiatan keusahawanan. Joseph melihat inovasi sebagai teras kepada kegiatan keusahawanan apabila inovasi ini dilaksanakan oleh individu yang bergelar usahawan. Model yang dibawa oleh Joseph Schumpeter melihat inovasi sebagai teras kepada kegiatan keusahawanan
apabila inovasi ini dilaksanakan oleh individu yang bergelar usahawan. Menurut Joseph, kegiatan keusahawanan merangkumi semua kegiatan atau usaha yang membawa kepada satu bentuk pembaharuan, termasuklah kepada proses teknologi baru atau produk baru. Teknologi baru. Oh, okay, right. Proses baru, teknologi dan proses baru. Ada 2 orang dalam itu. Sekejap. Okay, Frezila. Okay. Okay, ini adalah dari perspektif ekonomi. Okay, yang baru masuk sila off mic. Sila unmute, sila mute the mic. Seterusnya kita pergi ke perspektif yang kedua, perspektif psikologi. Okey, perspektif psikologi. Keusahawanan juga sering kali berkait rapat dengan perspektif sosiologi. Oh, ini perspektif sosiologi. Sorry, yang kedua. Sosiologi, bukan psikologi ya. Sosiologi. Keusahawanan sering kali siapa yang on mic? Boleh off mic? Siapa on mic? Frezila? Please mute your mic, Frezila. Alright, thank you. Baik, keusahawanan juga seringkali berkait rapat dengan perspektif sosiologi. Pendekatan sosiologi menerangkan keadaan sosial yang mempengaruhi kemunculan seorang usahawan dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keputusan untuk menjadi usahawan. Baik, kalau kita lihat di sini, bagaimana perspektif sosiologi? Okey, prepen. Perspektif sosiologi, perspektif sosialnya, perspektif sosial menyumbang kepada kelahiran seorang usahawan. Bagaimana kau tengah kau lempak-lempak ataupun tengah tengok kiri kanan dengan program-program sosial, datang idea untuk menjadi seorang usahawan. Salah satu ahli sosiologi awal, Max Weber, 1958 telah mengaitkan keusahawanan dengan elemen keagamaan yang dijadikan landasan untuk mencapai kejayaan dalam aktiviti ekonomi. Okey, dalam aktiviti ekonomi. Menurut Weber, nilai-nilai keagamaan yang universal seperti kejujuran menjadi faktor yang penting dalam menggerakkan aktiviti keusahawanan. Kepercayaan dalam kehidupan beragama ini melahirkan sikap tekun dan bertanggungjawab dalam bekerja dan menjadi pendorong kepada pengumpulan aset-aset yang produktif. Beliau mengatakan bahawa kejayaan golongan Protestan dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri. Pegangan yang kuat terhadap agama telah menjadi dorongan kepada mereka untuk mencapai kejayaan dan dalam bidang ekonomi. Ini menurut Weber. Okey, dari segi psikologi, dari perspektif psikologi tentang teori keusahawanan. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh pengkaji untuk mengkaji bidang keusahawanan adalah dengan melakukan kajian terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat personaliti seseorang yang memulakan perniagaan yang baharu. Pengkaji mendapati bahawa terdapat perbezaan cara seseorang usahawan bertindak dan bertindak balas, dan perbezaan ini ialah hasil kajian mereka secara intrinsik. Kajian keusahawanan yang berabad-abad yang lalu telah mengenal pasti beberapa ciri personaliti yang membezakan usahawan dengan bukan usahawan. Okay, teori McClellan, untuk teori kehendak pada pencapaian mengikut McClellan, individu-individu yang mempunyai kehendak pencapaian yang tinggi merupakan golongan yang lebih suka mengambil tanggungjawab ke arah mencapai sesuatu matlamat dengan usaha sendiri.
Beliau telah berjaya mempelopori kajian ilmu keusahawanan dengan teori kehendak pada pencapaiannya. Model ini telah diuji di India dan menjadi bahan rujukan bagi negara-negara dunia ketiga yang cuba mencari penyelesaian masalah sosioekonomi melalui keusahawanan. Baik, dari segi psikologi, di sini apa yang kita lihat adalah bagaimana psikologi seorang usahawan itu untuk membina keusahawanan yang baik telah menjadi contoh kepada usahawan-usahawan yang lain. Pelbagai program, pelbagai kajian telah dijalankan dan telah dilihat ada satu contoh satu teori yang dikenali sebagai kehendak pencapaian tinggi, the demand for the high needs. Okay, the demand for the high needs. Teori melalui McClellan ini yang lebih kepada menjurus kepada kehendak pencapaian yang tinggi, merupakan golongan yang lebih suka mengambil tanggungjawab ke arah mencapai suatu matlamat dan usaha sendiri. Melalui program kehendak pencapaian yang tinggi ini, program tersebut telah berjaya menjadikan seorang itu sebagai seorang usahawan. Yang mana program kehendak pencapaian yang tinggi ini artinya dia mencapai sesuatu tahap sentiasa move forward. After this level, second level. After the second level, naik for the third level and so forth. So dia akan terus naik, dia akan move forward, dia akan sentiasa maju. Ini yang teori yang telah dibangunkan oleh McClellan pada tahun 1961. Dan yang keempat, keusahawanan dari perspektif Islam. Dari sudut Islam, perniagaan merupakan aktiviti yang penting sejak sekian lama. Dia telah bermula sejak kehidupan manusia di muka bumi dan terus berkembang pesat dari semasa ke semasa seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Habil, anak kepada Nabi Adam, telah mempelopori bidang pertanian. Sekarang ini kalau kita lihat bidang pertanian, sekarang ini kalau kita lihat di Malaysia juga telah keluar satu perkataan pertanian adalah satu perniagaan. Okay, manakala saudaranya Qabil mengusahakan bidang penternakan. Kebanyakan nabi-nabi selepas itu turut menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, sama ada dalam bidang penternakan, pertanian, pertukangan atau perniagaan. Nabi Muhammad SAW juga pernah mengembala kambing sewaktu baginda SAW masih kecil lagi. Baginda juga terlibat dalam perniagaan semenjak zaman kanak-kanak lagi, sebagai pembantu kepada bapa saudaranya yang merupakan seorang pedagang pada ketika itu. Setelah meningkat dewasa, baginda telah diberi kepercayaan daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu untuk menguruskan perniagaan beliau. Kecekapan dan kejujuran Rasulullah SAW dalam menguruskan perniagaan begitu terserlah sehingga baginda diberi gelaran Al-Amin, orang yang amanah di kalangan penduduk Mekah pada ketika itu. Baik, kita beralih kepada seterusnya kepada jenis usahawan. Pembahagian jenis-jenis usahawan ini biasanya bergantung kepada aktiviti keusahawanan. Okey, pembahagian jenis-jenis usahawan. Okey, kita highlight. Okey, pembahagian jenis-jenis highlight. Oh. Pen. Okay, pembahagian jenis-jenis usahawan, pembahagian jenis-jenis usahawan, sini, jenis-jenis usahawan bergantung kepada aktiviti, dia termasuk kah? Okay, Frezila, kalau sudah masuk, please off your mic ya. Baik, aktiviti keusahawanan. Okay, mute mic. Okay, good. Okay, aktiviti keusahawanan sesungguh organisasi serta fungsi dan peranan usahawan dalam organisasi tersebut. Terdapat 5 jenis usahawan yang utama. Yang pertama, corporate entrepreneurs, usahawan korporat. Usahawan dalaman atau korporat ialah individu yang memiliki ciri-ciri keusahawanan yang tinggi dan lazimnya yang bekerja dalam sebuah organisasi atau syarikat. Usahawan merupakan dreamer,
mimpi. Okey, seorang yang suka bermimpi, seorang yang suka, orang bilang kalau sini ni gagau lah kan. Orang suka mengigau, orang suka mengigau. Mengigau, tapi dia mengigau dalam perspektif yang positif lah. Usahawan merupakan dreamer, iaitu bersedia memikul tanggungjawab yang lebih bagi mencipta inovasi baru dalam syarikat. Inovasi baru dalam syarikat, inovasi baru dalam syarikat di sini, ingin dijelaskan di sini bukan saja dari perspektif produk, bukan saja dari perspektif perkhidmatan. Syarikat itu cuba menceburi bidang, contohnya dari oil and gas kepada inovasi kepada perhotelan, ada inovasi kepada catering. No, bukan dari perspektif itu. Tetapi juga inovasi, mungkin dari perspektif itu meluaskan perniagaan, tetapi juga inovasi dari perspektif proses. Inovasi dari segi kecekapan dalaman. Meningkatkan kecekapan dalaman, meningkatkan proses dalaman, inovasi dalam mempertingkatkan produktiviti dalaman. Okey, usahawan korporat mungkin merupakan seorang pencipta atau pereka cipta. Tetapi yang lebih utama, mereka merupakan kumpulan pekerja yang berjalan, yang mencari jalan untuk menukar sesuatu idea menjadi satu realiti yang jika diurus dengan baik akan menguntungkan syarikat. Okey, saya ingin ulang di sini. Usahawan korporat merupakan seorang pencipta atau pereka cipta. Okey, tetapi yang lebih utama, mereka merupakan kumpulan pekerja yang mencari jalan, menukar sesuatu idea menjadi satu realiti yang diurus dengan baik akan menguntungkan syarikat. This is the one yang penting. Bagaimana seorang pekerja dapat mencari jalan menukar di idea atau ideologi yang dilontarkan oleh rakan-rakan itu tadi, kita proses dan urus dan akan memberi keuntungan positif kepada syarikat. Menurut Michael dan Donald, pada tahun 2002, usahawan korporat ialah seorang yang berorientasikan tindakan dan matlamat dan akan melakukan apa sahaja secara berdedikasi, committed, inovatif dan kreatif bagi mencapai matlamat. Serta seorang pemikir, pelaksana, perancang dan pekerja kepada syarikat atau organisasi yang melantik mereka. Usahawan korporat adalah individu yang terlibat dalam sesebuah syarikat yang disenaraikan, syarikat besar yang disenaraikan. Usahawan ini biasanya memegang jawatan sebagai para urusan atau CEO atau sama ada syarikat itu miliknya atau dibayar gaji. Yang kedua adalah usahawan bebas, independent entrepreneurs. Usahawan bebas adalah mereka yang menguruskan syarikat milik mereka sendiri. Usahawan bebas adalah mereka yang membuat pelaburan berdasarkan keputusan dan risiko yang ditanggung sendiri. Usahawan bebas merupakan kebiasaannya usahawan seperti usahawan yang terlibat dalam industri perusahaan kecil dan sederhana, SME. Yang ketiga adalah usahawan social entrepreneurs. Baik, untuk yang ketiga ini ingin saya jelaskan di sini. Untuk yang ketiga, Malaysia sekarang ke arah ni. Okay, Malaysia sekarang ke arah keusahawan, the social entrepreneurs. Okay, Malaysia ke arah ini sekarang. The 4.0 pivot ke arah usahawan sosial. Usahawan sosial adalah usahawan yang wujud dalam sebuah organisasi atau organisasi perusahaan enterprise yang mana fungsi mereka sama seperti usahawan korporat. Ingat kepada usahawan korporat? Saya ingin ulang, apa itu usahawan korporat? Usahawan korporat adalah seorang yang mencipta atau pereka cipta, tetapi yang lebih utama, mereka merupakan kumpulan pekerja yang mencari jalan untuk menukar idea menjadi satu realiti yang jika diurus dengan baik akan menguntungkan syarikat. Berbalik kepada social entrepreneurs, usahawan sosial adalah usahawan yang wujud. Okey, perasaan wujud dalam sebuah organisasi perusahaan yang mana fungsi mereka sama seperti
usahawan korporat menukar ideologi kepada sesuatu yang menguntungkan. Okey, menukar ideologi kepada sesuatu yang menguntungkan. Usahawan jenis ini memberi kesan yang besar kepada masyarakat sekeliling di mana mereka menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari semasa ke semasa demi kemakmuran masyarakat dan negara. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa kerajaan Malaysia melalui pendekatan semasa COVID dan after COVID, there is a program yang membantu kepada fokus kepada pembangunan ekonomi dengan menaik taraf, dengan membantu kelangsungan usahawan dalam keusahawanan untuk pembangunan ekonomi negara itu tadi. Jelas dijelaskan di sini bahawa usahawan jenis ini, social entrepreneurs, memberi kesan yang besar kepada masyarakat sekeliling, community, di mana mereka meneruskan perniagaan. Kenapa memberi kesan besar kepada masyarakat sekeliling? Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, pembangunan hiliran. Seorang entrepreneur buka restoran yang dia buka untuk menjamu selera pada orang ramai, tetapi dia juga sebenarnya menyumbang kepada pembangunan perniagaan pembekal ayam, pembekal daging, pembekal sayur, pembekal minyak makan, segala pembekal yang diperlukan untuk restoran itu tadi. So, pembangunan hiliran juga akan turut membangun. So, ini adalah lebih penting kerana bukan saya fokus kepada satu individu ataupun sekelompok kumpulan perniagaan, tetapi pembangunan hiliran itu lebih penting. Usahawan sosial lebih mementingkan pulangan dalam bentuk kepuasan masyarakat berbanding pulangan dalam nilai kewangan. Baik, seterusnya ada lagi beberapa usahawan. Usahawan awam, public entrepreneurs. Usahawan ini wujud dalam organisasi sektor awam atau yang mempunyai kaitan dengan sektor kerajaan atau perusahaan negeri. Mereka berperanan seperti usahawan korporat. Mereka juga dikenali sebagai intrapreneurs. Memandangkan usahawan ini biasanya tidak mempunyai syarikat mereka sendiri. Apa itu intrapreneurs? Saya ingin beri contoh di sini. Contoh kita di Sabah ini yang senang adalah kita punya kereta api. Contoh senang. Kereta api. Usahawan ini wujud dalam sektor awam, dia milik kerajaan, kereta api, dan mempunyai kaitan dengan sektor kerajaan atau perusahaan negeri. Okey, memang kepunyaan negeri. Mereka berperanan sama seperti usahawan korporat. Bagaimana syarikat kereta api Sabah ni, jabatan kereta api negeri Sabah ini menjadi usahawan, membantu masyarakat, terutama masyarakat pedalaman untuk keluar mencari makanan, untuk keluar mencari kehidupan, untuk melangsungkan kehidupan mereka, survival. Bagaimana mereka ini dikenali sebagai intrapreneurs, individu ataupun satu entiti usahawan yang tidak mempunyai syarikat, tidak jawatan kereta api enterprise, tidak kan? Okey, bagaimana mereka ini menjadi intrapreneurs. Seterusnya adalah usahawan academic entrepreneurs. Usahawan akademik wujud di kalangan mereka dalam institut pendidikan yang terlibat dalam program penyelidikan dan pembangunan. Mereka biasanya terlibat dalam penyelidikan yang membabikan inovasi atau pengkomersialan sesuatu produk atau proses. Usahawan juga dikenal sebagai usahawan berpengetahuan, knowledgeable entrepreneur. Baik, apa yang dijelaskan di sini adalah untuk usahawan akademik, dia lebih kepada usahawan yang inovasi kepada bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana buku-buku, bagaimana corak pemikiran yang sebelumnya kita kalau kita dengar budak-budak kanak-kanak sekolah rendah, buku-buku mereka berdaya tinggi, soalan-soalan berdaya tinggi, pemikiran tinggi, begitulah. Contohnya, bagaimana lahirnya pemikiran tinggi, bagaimana lahirnya soalan-soalan berdaya tinggi melalui inovasi dan pengkomersialan sesuatu program tersebut.
melalui usahawan akademik. Okay, apakah ciri-ciri usahawan yang berjaya? Sikit lagi untuk kita take 5. Ciri-ciri usahawan yang berjaya. Usahawan boleh ditakrifkan sebagai seorang yang mengusahakan sesuatu perniagaan sehingga berjaya dengan motif memperoleh keuntungan di samping mengamalkan amalan-amalan yang strategik untuk berjaya. Usahawan juga dikatakan mempunyai ciri-ciri dan profil diri yang unik, hebat serta mempunyai kompetensi keusahawanan, iaitu kemampuan dan kemahiran diri untuk melaksanakan fungsi-fungsi keusahawanan dengan berkesan. Yang pertama, seperti sikap tadi ya, usahawan perlu proaktif. Seorang usahawan perlu bersikap proaktif dalam perniagaan. Beliau perlu mencari maklum balas terutamanya daripada pelanggannya dan bukan menunggu aduan. Bukan menunggu aduan. Okay. Dia mencari respon. Okay. Dia bertanya, bagaimana servis saya? Bagaimana cara saya membuat projek? Dia perlu proaktif. Okay. Dia perlu proaktif. Selain itu, sekiranya terdapat aduan dan sungutan pelanggan mengenai keluaran atau perkhidmatan yang ditawarkan, usahawan seharusnya tidak cepat marah, tetapi sebaliknya bersifat terbuka, open-minded dan menerima aduan tersebut dengan senang hati. Ini kerana melalui maklum balas tersebut, usahawan dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan seterusnya mencapai kejayaan cemerlang dalam perniagaan. Jaringan, network, rangkaian adalah satu ciri yang perlu ada dalam perniagaan yang memainkan peranan penting untuk kejayaan usahawan. Sekiranya usahawan mempunyai rangkaian yang baik atau pengguna luaran dan dalaman, ia akan menjadi mudah untuk usahawan memperolehi kelebihan terhadap peluang perniagaan dan penyelesaian masalah mengenai perniagaan mereka. Hubungan rangkaian yang baik membolehkan mereka mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada lingkaran rangkaian itu tadi, the networking. Oleh itu, setiap usahawan perlu membina kemahiran rangkaian kerana ia akan jadi pemangkin kepada pencapaian dan objektif perniagaan. Yang ketiga adalah berwawasan, visionary. Berwawasan bermaksud seseorang usahawan mesti menetapkan hala tuju yang tertentu pada masa hadapan. Wawasan perlu dibentuk bagi kedua-dua jangka masa, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Wawasan dapat mengelakkan lencongan dan adanya hala tuju untuk wawasan yang jelas, segala usaha yang diambil disasarkan ke arah pencapaian wawasan yang ditetapkan. Seperti sebelum ni kita menuju ke wawasan 2020 yang kita tahu apalah yang bagaimana. Sebenarnya wawasan 2020 itu untuk mencapai sebagai sebuah negara membangun, naik taraf dari negara the third world kepada negara membangun. Tetapi nampaknya wawasan tersebut berjalan dengan begitu baik pada awalnya, tapi apabila ada peralihan kerajaan, wawasan tersebut sudah menjadi tidak ada haluan. So seterusnya juga beberapa Perdana Menteri yang mempunyai visionary yang tersendiri, sehingga sekarang ini kita menuju kepada wawasan kesejahteraan rakyat sejahtera, ekonomi sejahtera 2030. So itu adalah wawasan yang terkini. Jadi seorang pemimpin ataupun seorang usahawan perlu ada hala tuju, perlu nampak jauh ke hadapan, the next 5 years, the next 10 years, or the next 5 months, the next 5 weeks. Dia perlu mempunyai wawasan yang menjelaskan, yang jelas, dan bagaimana wawasan tersebut ingin dicapai. Yang keempat, budaya terbuka, open culture. Budaya bebas ini bermaksud seseorang itu menerima budaya luar. Bukan bebas 100%, bebas 110%. Tetapi dari perspektif menerima budaya luar. Jika sesebuah perniagaan memasuki pasaran antarabangsa dan akan berhadapan dengan pelbagai cabaran kebudayaan,
mengenal pasti dan memahami nilai-nilai budaya sesebuah masyarakat atau negara adalah penting untuk memasuki pasaran antarabangsa. Usahawan hendaklah sentiasa peka dan berfikiran terbuka terhadap budaya luar. Sekejap, mana sudah mouse ni? Okey, mengenal pasti. Ini sini penting mengenal pasti dan memahami nilai-nilai budaya sesebuah masyarakat atau negara. Adalah penting untuk memasuki pasaran antarabangsa. Usahawan hendaklah sentiasa peka dan berfikiran terbuka terhadap budaya luar dan bagi membuat pengubahsuaian dalam organisasi serta operasinya. Supaya usahawan tersebut dapat melakukan perubahan serta mendapatkan keuntungan. Ingat, the ultimate adalah mendapatkan keuntungan. Usahawan hendaklah sentiasa berfikiran terbuka serta boleh menerima budaya baru dalam melakukan sesuatu perniagaan. Contohnya kita ingin ke Jepun. Kita perlu memahami bagaimana cara mereka bongkok. Dia ada bongkok 45 degrees, dia ada bongkok 65 degrees, dia ada bongkok 90 degrees. So, jenis-jenis bongkok ini adalah jenis-jenis bagaimana kita menghormati seseorang individu. Boleh rujuk, saya pernah baca, saya tidak ingat apa maksud 45 degrees, apa maksud 65 and the 90 degrees. Tetapi boleh rujuk di Google bagaimana dan apa maksud bongkok yang 45 degrees, kepada siapa bongkok 45 degrees. Dan bagaimana kita bongkok 90 degrees, bagaimana keadaan tangan dan apa maksud bongkok 90 degrees. Okay, itu semua ada budaya-budaya tertentu. So kita kena fahami dan kita kena faham sekiranya kita ingin tembus kepada market di luar negara. Seterusnya masih kepada perkataan mengambil risiko. Open risk taker. Seorang usahawan yang berjaya adalah suka mengambil risiko terbuka. Mengambil risiko terbuka bermaksud risiko tersebut berkemungkinan akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Banyak kajian mendapati kecenderungan mengambil risiko adalah sebahagian daripada ciri kepribadian usahawan berjaya. Setiap perniagaan, sama ada perniagaan kecil atau yang besar, akan mengambil risiko untuk mendapatkan hasil dan yang lumayan, serta membuat perubahan dalam memantapkan lagi perniagaan tersebut. Namun begitu, ciri mengambil risiko terbuka ini hendaklah dirancang dengan teliti dan selamat, serta perlu diimbangi dengan pengetahuan dan kefahaman, supaya risiko tersebut tidak mendatangkan masalah kepada perniagaan. Baik, mengambil risiko terbuka, open risk taker. Kemarin saya baru dapat melihat dalam satu di Facebook, I don't know is it viral ataupun diviralkan, bahawa Datuk Alif Shukri berada di Sandakan. Dia berada di Sandakan adalah dalam untuk menilai, untuk melihat sendiri bangunan dan juga hotel 4-star season. 4-star season. Hotel 4-star season kah? Yang di tepi laut tu, di Harbour Mall, dalam berkemungkinan akan dibeli oleh Datuk Alif Shukri, seorang usahawan yang berjaya di Malaysia. Bagaimana dalam keadaan sekarang ini, kebanyakan hotel telah dijual, kebanyakan hotel telah mula ditinggalkan telah membuang pekerja-pekerja kerana COVID-19. Tetapi sebagai seorang usahawan, the open risk taker, Datuk Alif Shukri pergi ke sana kan untuk melihat sendiri bagaimana bentuk hotel, adakah beliau perlu mengambil risiko untuk membeli hotel tersebut. Ini adalah pendekatan mengambil risiko terbuka. Sekiranya benar. Okay, saya tidak pasti sama ada benar tapi dia berada di sana kan, sama ada dia betul ingin membeli hotel Four Seasons ataupun di sebaliknya, itu tidak pasti. Tapi sekiranya dia ingin membeli, itu adalah pendekatan mengambil risiko terbuka yang telah diambil oleh
seorang usahawan Dato' Alif Shukri. Yang keenam adalah kegagalan adalah satu pilihan. Kegagalan is an option. Yes, of course. Sebagai seorang usahawan, kegagalan adalah makanan mereka. Apabila orang berfikir untuk berjaya, biasanya apabila orang berfikir untuk berjaya, mereka biasanya bercakap tentang keuntungan besar dan kos dapat dikurangkan. Sudah tentu pertumbuhan keuangan adalah keputusan yang diingini. Tetapi satu definisi kejayaan adalah lebih sederhana. Ia bermaksud hasil atau keputusan. Oleh itu, jika kejayaan tidak semestinya positif, maka dengan alasan kegagalan itu tidak semestinya sesuatu yang negatif. Apa yang penting adalah untuk menangani kegagalan, belajar daripada mereka dan beralih kepada apa yang akan datang tanpa sama sekali mematahkan semangat pasukan anda. Kegagalan adalah risiko. So, kegagalan tidak akan menjadikannya sebagai titik tamat kepada usaha anda. Tetapi kegagalan adalah satu satu lonjakan untuk anda lebih maju ke hadapan. So please, failure is an option. Failure is an option, bukan menjadi full stop, bukan menjadi full stop kepada usaha anda. Berorientasikan hasil. Berorientasikan hasil bermaksud minda tindakan yang berfokus kepada hasil dan impact. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, kita akan berorientasikan hasil merupakan minda atau tindakan yang positif pada melihat hasil dan tindakan. Seseorang usahawan akan membuka perniagaan untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan. Malahan, seseorang usahawan itu akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang berterusan dengan cara memajukan lagi perniagaan mereka. Oleh itu, usahawan akan memasarkan perniagaan mereka ke luar negara, beyond border. Di samping itu, usahawan akan berusaha menghasilkan barang baru. Dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan berhenti dengan membekalkan seluar berwarna hijau sahaja. Contoh. Tapi dia akan beralih arah kepada seluar berwarna biru, berwarna kuning, berwarna merah, ataupun baju berwarna hijau. Inovasi. Inovasi itulah yang saya berkembang. But hasil mesti berorientasikan keuntungan, the outcome. Ada dua lagi, 8 dan 9. Yang ke-8 adalah berorientasikan pasukan, team oriented. Pasukan yang berorientasikan berorientasikan pasukan bermaksud pengurusan dalam sesuatu organisasi atau boleh dikatakan sebagai kerja berpasukan. Prezila, right. Kajian-kajian menunjukkan bahawa kerja berpasukan telah menyerlahkan potensi dan meningkatkan prestasi apabila tugasan yang melibatkan berbagai kemahiran, pengalaman dan penilaian digabungkan. Dalam erti kata lain, membantu sesebuah organisasi memaksimumkan bakat dan kemahiran anggota-anggota kumpulan. Ini berasaskan teamwork. Yang seterusnya adalah tajam penglihatan, teliti, observant. Observant bermaksud tajam penglihatan atau lebih spesifik dikatakan teliti dalam melakukan suatu pekerjaan. Ciri ini sangat penting untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Sebagai buktinya, Datuk Yusof Haslam atau nama sebenar beliau ialah Muhammad Yusof bin Muhammad Haslam Khan, merupakan seorang pengarah filem Malaysia. Beliau merupakan seorang usahawan yang terkemuka di Malaysia dan mendapat pendidikan di Kuala Lumpur. Saya tengok kita ada nota kan? Sekejap. Yang seterusnya. Kita akan take 5 nanti lepasnya, lepas topik 1 ini. Menurut Stu 2005, kompetensi dipercayai adalah siri kombinasi pengetahuan, skill dan sikap
yang diperlukan bagi seseorang menyiapkan tugasan tersebut. Baik, saya highlight berwarna merah kerana ini telah kita bincangkan sebelum ini. Kompetensi seorang usahawan yang berjaya, kompetensi dipercayai adalah siri kombinasi pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan. Okey. Cik Linus lagi masuk semula. Okey. Skill, pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan bagi seseorang untuk menyiapkan tugasan tersebut. Terdapat pelbagai kompetensi yang dikait rapatkan dengan usahawan. Awal tahun 1980-an, McClellan, McBurn and Co. dalam kajian mereka kepada usahawan berjaya di Malawi, India telah menggariskan 13 kompetensi usahawan, iaitu Linus, boleh off mic? Okay, boleh off mic? Alright, thank you. Oops, masih lagi. Okay. Okay, yang pertama, inisiatif. Okay, yang pertama adalah inisiatif. Yang kedua adalah orientasi peluang, kesempatan. Yang ketiga, lebih bertenaga. Okay. Yang keempat, mencari maklum balas. Okay, Frezila, please off your mic. Thank you. Yang keempat, mencari maklum balas. Yang kelima, kualiti kerja yang tinggi. Keenam, komitmen kerja. Ketujuh, efisien. Kelapan, perancangan sistematik. Kesembilan, penyelesaian kreatif. 10, confident diri. 11, tegas. Yang ke-12, pemujukan. Yang ke-13, kuasa yang berwibawa. Okey. Beberapa inisiatif di sini telah pun kita bincangkan. Tetapi ada beberapa inisiatif yang belum kita bincangkan. Contohnya adalah seperti perancangan sistematik. Okey. Perancangan sistematik, pemujukan dan kuasa. Willpower. Okey. Inisiatif kita telah faham apa itu inisiatif. Inisiatif lebih kurang kepada inovasi. Bukan. Inisiatif bukan. Inisiatif lebih kepada apa yang kita ingin buat. Okey, kita ingin buat A, kita buat plan A, B, C, D untuk mencapai sasaran, untuk mencapai target A. Itu inisiatif, kita berusaha. Yang kedua, orientasi peluang. Ini pun kita faham. Yang ketiga, lebih bertenaga, energetik. Yang keempat, mencari maklum malas, respon. Telah pun kita bincang. Seorang usahawan yang berjaya adalah dia seorang proaktif, mencari respon, bukan dia menunggu dibuat aduan. Dia yang mencari respon. Yang ketiga, yang kelima, kualiti kerja yang tinggi. Di kualiti bukan kuantiti. Kualiti kerja yang baik. Kualiti kerja yang baik. Kita sering dengar kalau kita order barang Shopee, kita order barang Lazada, digambar menunjukkan wah cantik, komplit, kamera HDMI, tapi sekiranya sampai cuma 720 HP. The quality adalah turun. The quality kerja memang sering menjadi isu dalam kita mengorder barang-barang melalui Shopee, Lazada apa semua. Tapi masih ramai juga penggemar Shopee dan Lazada. Okey, itu terpulang pada masing-masing. Seterusnya, komitmen kerja. Komitmen kerja yang tinggi. Komitmen kerja yang tinggi dalam karakter sebagai seorang usahawan tadi kan kita telah bincangkan. Efisien, kerja yang cekap, teliti dan baik. Perancangan sistematik. Baik, perancangan sistematik dia satu program yang mana katakanlah kita seorang yang membuat jalan tar. Okey, kita buat program jalan tar. Tetapi kita habis projek tu kita tidak dapat projek lain. Peluang yang ada pula adalah sebagai seorang catering. So kita ambil juga sebagai seorang usahawan, kita ambil juga peluang membuka catering. Tetapi kita kena ada satu perancangan yang lebih sistematik, perancangan belajar bahagian catering, bagaimana merancang dengan begitu sistematik sebagai seorang caterer. Bagaimana pembekalan dapat, bagaimana masak, bagaimana menyusun barang semasa makanan masa dihidang, bagaimana kita menjaga kebersihan. The systematic program, the progress perlu ada. So kita perlu belajar semua tu. So perancangan sistematik yang baik
merupakan antara kompetensi sebagai seorang usahawan yang berjaya. Seterusnya pemujukan. Macam mana cara kita memujuk? Bagaimana caranya untuk kita melobi? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan kasihan sehingga kita diberi peluang menjalankan perniagaan? Pemujukan di sini adalah penting. Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan projek-projek? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan pekerjaan tersebut? Yang seterusnya adalah confident diri dan tegas. Tegas is firm. Sekiranya kita firm tetapi it's a bit flexible. Tidaklah kita perlu firm sampai yang kita terlalu rigid, yang kita disuruh pindah dari penjajah siring jalan tu, suruh pindah ke satu kawasan pasar yang lebih bersih, kemas dan teratur, kita bertegas tidak mahu pindah. Bukan yang begitu, tetapi lebih kepada tegas kepada sesuatu pendirian, tegas kepada pandangan. Bagaimana pandangan kita tersebut sebenarnya dapat memberi impact positif dan keuntungan kepada syarikat. Dan yang terakhir adalah kuasa dan wibawa. Kuasa dan wibawa dua perkara yang berbeza. Kuasa sebagai seorang yang mendapat power untuk membuat keputusan. Okay, A, B, C, D, E. Okay, dia yang boleh buat keputusan. But wibawa, wibawa adalah satu perkara yang bukannya kita capai, tetapi bagaimana orang kita melihat kita berwibawa membuat sebarang keputusan. Bagaimana orang bawahan melihat bahawa keputusan yang kita buat itu adalah betul. Bahawa keputusan yang kita buat itu berkredibiliti. Keputusan yang kita putuskan itu dapat memberi peluang kepada mereka. So, wibawa sini adalah sesuatu yang berbeza dengan kuasa, tetapi kuasa dan berwibawa merupakan satu kaitan yang lebih dapat memberikan impact positif kepada keputusan ataupun pandangan orang bawahan itu tadi. Baik. Risiko sebagai seorang usahawan. Ini risiko. Okay? Sebagai seorang usahawan, dari awal dari mula pengenalan, dari point 1 kita mendengar perkataan risiko. Mengambil risiko. Seorang yang berisiko. Pelbagai risiko yang dihadapi. So sekarang kita cuba lihat risiko sebagai seorang usahawan. Seorang usahawan perlu menyedari bahawa potensi pendapatan yang tidak menentu sebagai risiko untuk menjadi seorang usahawan. Risiko-risiko atau potensi yang harus dihadapi sebagai seorang usahawan adalah seperti berikut. Yang pertama, pendapatan yang tidak menentu. Kau tidak tahu, bila kau punya projek buat jalan raya tar, siap, dan hari ini, claim another 3 months. Betulkah 3 months or another 6 months or maybe a year. Okay. Yang kedua, risiko kehilangan pelaburan. Kau sudah banyak melabur di projek jalan raya tetapi pendapatan belum dapat. Dan dapat lagi peluang buat catering tapi klaim ataupun duit sudah dilaburkan dalam projek jalan raya. So risiko-risiko kehilangan itu kita tidak tahu sama ada boleh klaim ke tidak jalan raya, tapi itu sudah buat melabur di catering. Sama ada catering dia berjaya atau tidak kita pun tidak pasti. Yang ketiga, tempoh kerja yang panjang dan memenatkan. Yes. Seorang usahawan. Macam ada soalan. Sekejap ya. Saya double check balik. Okay. Sekejap ya. Ada soalan ke tadi? Tidak? Kalau tidak, saya cuba buka dulu dalam ni. Okey, kalau tidak kita teruskan. Okey. Risiko sebagai seorang usahawan. Yang ketiga, tempoh kerja yang berpanjangan dan memenatkan. Tempoh kerja yang panjang dan memenatkan. Yes, of course. Sebagai usahawan, belum ada rehatnya lagi. So, number 4, stres yang begitu tinggi sekali. Yang kelima, kesukaran mendapat pelanggan. Yang keenam, tanggungjawab penuh. Yang ketujuh, kesukaran mendapatkan pinjaman. Dan yang ke-8, kekecewaan. Ini adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh sebagai seorang usahawan. Dan yang seterusnya adalah karakter seorang usahawan yang berjaya.
Seperti yang kita bincang sebelum ini, sini kita ingin highlight sekali lagi, melalui beberapa siri kajian berkaitan karakter usahawan-usahawan yang berjaya dan seperti berikut. Yang pertama, dapat mengenal pasti peluang, berorientasikan tindakan, senantiasa membuat perbaikan, orientasi keperluan pelanggan, menghargai pekerja, menghadapi realiti. Di sini ada penambahannya yang kita belum ada bincang dari tadi adalah menghargai pekerja. Sini, menghargai pekerja. Bertolak ansur, menghadapi realiti, bangkit dari kekecewaan, penerima atau pengambil risiko, pengawalan lokus, ketidakbergantungan atau mengawal. Baik, pengawalan lokus ini adalah the locus of control is a psychological concept that refers to how strongly people believe that they have control the situation and experience that affect their lives. Kakak Shasha upstairs. Alright, okay, bye. Yeah. Sorry, take 5. Okay. The locus of control adalah psychological concept that refers to how strongly people believe that they have control over situations. Ini adalah pengawalan locus, bagaimana seseorang itu percaya kepada diri sendiri bahawa semua perkara yang dihadapi, semua perkara yang sekarang dihadapi ataupun risiko yang sedang dihadapi adalah in control. Dia boleh mengawalnya dan tidak akan mencacat cernakan kehidupannya pada masa hadapan. So di sini maksud the locus of control is psychological concept that refers to how strongly people believe that they have control over situations that experience that affect their life. Okay? Oh yes. Kepentingan keusahawanan. Keusahawanan adalah penting dalam kehidupan dalam apa juga bentuk keperluan. Keusahawanan adalah sumber dalam inovasi, dalam meningkatkan produk perkhidmatan. Pada era ini, pengkajian keusahawanan adalah relevan dalam memastikan pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhannya. Apakah kepentingan keusahawan dalam era ini? Yang pertama, keyakinan diri. Iaitu peluang untuk mengawal kemajuan diri, peluang untuk memaksimalkan potensi diri, peluang untuk mendapatkan sumber keuangan. Yang kedua, sebagai pembangunan keluarga, usahawan juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Usahawan juga dapat meningkatkan taraf hidup. Dan keusahawanan sebenarnya memperbaiki status sosial kita. Okay, gambar baby, yes. Okay, seterusnya adalah pembangunan sosial dan community. Meningkatkan taraf kehidupan dan cara hidup masyarakat. Memberi peluang memberi sumbangan kepada masyarakat, memenuhi keperluan masyarakat, mencipta peluang inovasi dan kreatif dalam melahirkan produk dan perkhidmatan. Okey, kepentingan usahawan dalam pembangunan sosial dan komuniti. Dia ada 4. Bagaimana usahawan itu dapat meningkatkan taraf kehidupan dan cara hidup masyarakat setempat. Peluang memberi sumbangan kepada masyarakat. Bagaimana usahawan tersebut dapat memberi nilai yang baik kepada masyarakat. Yang seterusnya, memenuhi keperluan masyarakat dan seterusnya mencipta peluang inovasi dan kreatif dalam melahirkan produk dan perkhidmatan. Seterusnya adalah pembangunan nasional. Seperti kita bincang sebelum ini, bagaimana usahawan melalui keusahawanan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi, dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi, dapat merangsang ekonomi negara. Di sini kita ingin lihat bahawa kepentingan keusahawanan adalah mengeluarkan produk baru yang berkualiti, hasil saingan, inovatif, dan kreativiti. Yang kedua, mencipta peluang kerja yang berskala besar. Bagaimana mereka dapat membantu rakan-rakan komuniti untuk mencari pekerjaan. Pembangkit kepada pembangunan nasional, menjana pendapatan ekonomi, dan tunjang kepada industri utama. Pembangunan secara spiritual. Peluang memastikan kepercayaan agama dipraktikkan. Seperti yang kita McClellan kata tadi itu, ada menjelaskan bahawa usahawan Protestan adalah berjaya kerana mereka percaya kepada keagamaan. Mereka percaya kepada kejujuran. Mereka percaya kepada amanah.
bagaimana Nabi Muhammad SAW dapat gelar Al-Amin sebagai seorang yang amanah di Mekah. Bagaimana pendekatan keagamaan, pendekatan spiritual itu dapat membantu menjadi pemangkin kepada menjadi seorang usahawan yang berjaya. Peluang memastikan kewajiban keagamaan diutamakan. Bagaimana kalau kita lihat di serata dunia, kebanyakannya church, kebanyakannya kuil, kebanyakannya masjid dibina bukan oleh kerajaan, tapi dibina oleh para usahawan ilmiah, para usahawan yang berlandaskan kepada berkonsepkan keagamaan. Baik, kita take 5 dulu untuk topik pertama 5 minit. Okey, kita take 5 minit. Siapa orang mau bilang mau sigup-sigup tu, sigup-sigup dah dulu, kupi-kupi dah dulu. Kita mau pitandas dah dulu. Lepas tu kita sambung balik, okey? Kita sambung balik pukul 11.05 minit. Okey, terima kasih. Apa? Phone Baba? Tidak tahu mana phone Baba. Itu di sini kali. Jangan dipikir tak apa. Sini pun ada. Mungkin. Tidak sini phone Baba. Kejap abang. Oh, tidak.
Okay, Ibrahim, raise hand. Ibrahim, ada apa-apa mau ditanya? Ibrahim alias Conrad? Tak ada sir. Sorry, ditekan. Alright, okay. Okay, boleh off mic balik, thank you. Saya akan tuh. Oh, 3 topik lagi. Interesting. Atas itu. Oh sini. Bagian sini. Alright, okay. Laptop. Okay. Close the door. Okay.
Okey, 11.10 kita mulakan semula ya. Dan apabila saya rujuk balik jadual kita, kita ada 4 subjek sebenarnya pada pagi ini. Okay. Semua ni kan penyampaian dah tak ada. Semua. Okey, Marina boleh off mic. Allah, sorry. Okey. Boleh. Okey, kita teruskan kepada topik 2 dan I'm a bit faster than after this sebab kita kena cover up 3 topik pula sampai jam 12. Mungkin kita lewat sikit berehat tengah hari ini. Saya cuba cover up sampai 3 topik dulu ni. Baik, yang kedua adalah sejarah, teori dan masa hadapan. Baik, untuk sejarah, menurut Soichiro Honda, kebanyakan orang mengimpikan kejayaan. Bagi Soichiro Honda, kejayaan hanya dapat dicapai melalui kegagalan dan introspeksi berulangan. Sebenarnya kejayaan mewakili 1% hasil kerja anda dan hanya menghasilkan 99% yang dipanggil kegagalan. Ini menurut Soichiro Honda, pemilik Honda Motor. Only 1% out of 99% yang dipanggil kejayaan. 99% adalah kegagalan. Keusahawanan yang ditakrifkan sebagai proses inovasi. Ada lagi chat, alright. Suara hilang-hilang. Oh, okey. Suara hilang-hilang. Sekejap. Okey, cuba testing suara sekarang. Husairi Chen ada suara. Okey, sudah suara sekarang? Ya, okey sudah sekarang. Okey, sudah? Okey. Ya. Ada notice tadi, the internet unstable. Tapi kita okeylah. Kita teruskan ya dulu. Okey, keusahawanan ditakrifkan sebagai proses inovasi dan memulakan perniagaan baharu menerusi 4 dimensi utama iaitu individu, organisasi, persekitaran dan proses dengan bantuan jalan kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi. Ini menurut Kuratko dan Hodges 2004. Teori dan konsep. Ini berkaitan sejarah bagaimana keusahawanan ini berlangsung. Zaman paling awal, contoh keusahawanan adalah Marco Polo yang cuba mewujudkan jalan perdagangan ke timur jauh. Beliau menandatangani kontrak dengan seorang ahli keuangan kapitalis untuk menjual barangannya. Kapitalis tersebut menanggung risiko secara pasif manakala Marco Polo yang merupakan penjelajah dan pedagang memainkan peranan aktif dalam menjalankan perniagaan dan menanggung segala risiko fizikal dan emosi. Bila beliau sudah selesai menjual barangnya, beliau berkongsi keuntungan yang diperolehi dengan kapitalis tersebut. Pada zaman pertengahan, perkataan usahawan digunakan untuk seorang yang bertanggungjawab menguruskan projek pengeluaran yang besar. Beliau menguruskan projek dengan menggunakan sumber-sumber yang disediakan oleh kerajaan dan tidak menanggung sebarang risiko. Contoh usahawan di zaman ini adalah mereka yang bertanggungjawab menjaga bahan seni bina yang besar seperti bangunan awam dan gereja. Ini pada zaman pertengahan. Lepas itu pada abad ke-17, keusahawanan dikaitkan dengan risiko pada awal abad ke-17. Usahawan adalah seorang yang membuat perjanjian kontrak dengan kerajaan untuk menyediakan satu perkhidmatan atau produk. Harga kontrak ditentukan dan sebarang keuntungan diambil oleh usahawan tersebut. Seorang pakar ekonomi, Richard Cantillon, yang dianggap sebagai pengasas perkataan usahawan, telah mengembangkan salah satu teori mengenai usahawan. Beliau melihat usahawan sebagai pengambil risiko. Pada Cantillon, para usahawan yang di abad ini adalah pedagang, petani, tukang mahir, dan pemilik tunggal. Mereka membeli pada harga yang ditentukan dan menjual pada harga yang ditentukan.
yang berarti mereka beroperasi dengan menanggung segala risiko. Pada abad ke-18, usahawan dibezakan dengan penyedia modal. Ini terjadi akibat industrialisasi yang sedang berlaku di serata dunia. Kebanyakan ciptaan di zaman ini merupakan reaksi kepada sebuah dunia yang sedang mengalami perubahan. Contohnya Eli Whitney dan Thomas Edison mencipta teknologi baharu tetapi tidak mampu membiayai ciptaan mereka. Mereka merupakan pengguna modal, usahawan dan penyedia modal kapitalis perniagaan baru. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, di akhir ke abad 19 dan abad ke-20, usahawan kerap disamakan dengan pengurus. Di pertengahan abad ke-20 pula, usahawan dianggap sebagai seorang yang membawa pembaharuan. Fungsi usahawan adalah untuk membuat reformasi atau revolusi dalam corak pengeluaran dengan menggunakan ciptaan atau teknologi yang belum pernah dicuba untuk mengeluarkan sebuah komoditi baru atau mengeluarkan komoditi lama dengan cara yang baharu. Baik, untuk sebelum kita beralih kepada abad 21 di sini, sebelum kita beralih kepada abad 21, baik, di sini kita lihat fungsi usahawan ini membuat reformasi dan revolusi corak dalam pengeluaran dan penggunaan ciptaan baru dan teknologi yang baru dicipta untuk mengeluarkan sebuah komoditi baru dan mengeluarkan komoditi lama dengan cara yang baru. Maksudnya di sini nih, perkara yang seorang usahawan perlu ada inovasi, inovatif, kreatif, dan pendekatan baru dalam apa juga pengeluaran produk, perkhidmatan, dan servis ataupun apa juga jenis perniagaan, sama ada yang perniagaan yang lama tetapi mempunyai pendekatan yang baru. Pada abad ke-21, usahawan dianggap sebagai tokoh perusahaan bebas. Kebanyakannya mereka menggunakan inovasi dan kreativiti untuk membina perusahaan yang bernilai jutaan ringgit. Mereka mencipta produk dan perkhidmatan baru dan menanggung risiko. Your internet connection is unstable juga. Penolakan dalam bidang perniagaan, Corato dan Hodges pada tahun 2004. Apakah aspek asas keusahawanan? Ini masih dalam sejarah. Berikut Hitch, berikut Hitch dan Peter, keusahawanan adalah satu proses yang dinamik, mewujudkan kekayaan yang meningkat. Kekayaan itu dihasilkan oleh individu yang mengambil risiko dari segi equity, masa, komitmen kerja, atau memberikan nilai untuk sesuatu produk atau perkhidmatan. Ia adalah proses menghasilkan sesuatu yang baharu dan bernilai dengan memberikan masa dan ikhtiar yang diperlukan. Menanggung risiko keuangan, psikologi dan sosial dan menerima keuntungan dalam arti keuangan, kepuasan hati dan kebebasan. Definisi ini tertumpu kepada empat aspek asas seperti ditunjukkan dalam jadual di bawah. Yang pertama ialah usahawan merupakan proses mencipta sesuatu yang bernilai. Ciptaan tersebut harus bernilai kepada usahawan dan pasaran yang dimasuki. Yang kedua, usahawan menuntut kepada pengorbanan masa dan tenaga. Keusahawanan melibatkan pengambilan risiko yang pelbagai rupa yang ditentukan oleh bidang yang diceburi, tetapi biasanya berfokuskan kepada aspek keuangan, psikologikal dan sosial. Menjadi usahawan ada ganjarannya. Ganjaran yang paling utama adalah kebebasan diikuti dengan kepuasan hati. Ganjaran keuangan juga penting kepada usahawan yang berfokuskan keuntungan. Untuk setengah usahawan, wang adalah simbol kejayaan. Baik, siapakah usahawan? Siapa itu usahawan? Si A, si B. Baik, usahawan adalah peneroka kejayaan perniagaan hari ini. Kepekaan mereka kepada peluang, ketekunan mereka kepada melakukan inovasi dan keupayaan
mereka untuk mencapai sesuatu menjadi alat pengukur perusahaan bebas. Baik Scarborough and Zimmer menakrifkan usahawan sebagai seseorang yang mencipta perniagaan baharu di sebalik ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan perkembangan dengan mengenal pasti peluang dan mengumpul sumber yang perlu digunakan. Mereka biasanya bermula dengan hanya idea yang ringkas. Okey, dengan idea bermula dengan hanya idea yang ringkas. Idea yang ringkas. Okey. Dan mengumpul sumber yang perlu untuk mengubah idea tersebut kepada suatu perniagaan yang berterusan. Kuratko dan Hodges 2004 menakrifkan usahawan sebagai seorang yang mengurus, mentadbir dan menanggung risiko perniagaan. Usahawan juga adalah seorang pemangkin kepada perubahan ekonomi untuk melakukan pencarian yang bermakna, perancangan yang teliti dan pertimbangan yang baik dalam urusan keusahawanan. Mereka bersikap optimistik dan committed. Mereka bekerja dengan kreatif untuk mencipta sumber baharu atau menambah baik sumber lama dengan keupayaan baru untuk mencipta kekayaan. Pada hari ini, usahawan ialah seorang yang membawa pembaharuan atau pembangunan. Dia mengenal pasti dan merebut peluang kepada idea yang boleh dilakukan dan atau dipasarkan. Menambah nilai melalui masa, usaha, wang atau kemahiran. Mengambil risiko dalam pasaran yang kompetitif untuk melaksanakan idea dan merealisasikan pulangan daripada usaha yang dibuat. Okey, makna dan definisi usahawan berbeza dari satu bidang ke bidang yang lain. Contohnya ahli ekonomi melihat usahawan sebagai seorang yang menggabungkan sumber tenaga, yang menggabungkan sumber tenaga kerja, bahan dan aset lain untuk membuat kombinasi luar biasa yang menjadikannya nilai lebih besar daripada sebelumnya. Mereka juga yang memperkenalkan perubahan, inovasi dan peraturan baharu untuk menjana keuntungan. Kepada seorang psikologi pula, usahawan adalah individu yang tergerak untuk mencari cabaran dan membuat pencapaian. Walaupun setiap definisi ini melihat usahawan dari sudut yang berbeza, kesemuanya mengandungi beberapa tanggapan yang sama seperti pembaharuan, kekayaan, pengurusan, penciptaan dan pengambilan risiko. Usahawan adalah pemangkin perubahan ekonomi yang melakukan pencarian yang bermakna, perancangan yang teliti, dan pertimbangan yang baik dalam melaksanakan proses keusahawanan. Okey, itu untuk sejarah. Kita teruskan. Topik 3, idea perniagaan. Tadi kita ada bincangkan idea perniagaan yang direalisasikan menjadi keuntungan. Baik, idea perniagaan dan peluang. Peluang-peluang perniagaan tidak akan datang dengan sendiri. Peluang usahawan adalah individu yang akan mencari peluang dan mendapatkan peluang melalui usaha dan langkah tertentu. Ramai individu akan dapat melihat, mendengar dan memahami peluang, tetapi hanya usahawan yang akan bertindak terhadap peluang ini. Okay, ramai individu dapat melihat, mendengar dan memahami peluang. Tetapi hanya usahawan yang akan bertindak terhadap peluang ini. Ramai individu yang akan dapat melihat, mendengar dan memahami peluang. Tetapi hanya usahawan yang akan bertindak proaktif, inovatif dan kreatif terhadap peluang ini. Definisi idea dan peluang. Idea perniagaan adalah konsep yang dapat diusahakan menjadi pendapatan. Idea perniagaan dan peluang ini akan menjadikan usahawan berinovasi dan berkembang mengikut peluang itu tadi.
Okey, untuk definisi idea perniagaan dan peluang, terdapat 3 memenuhi kehendak pelanggan.